Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Alhamdulillah, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, syukur kepada Allah kerana Allah Subhanahu wa taala telah memilih kita untuk duduk dalam majlis ilmu ni. Jadi Allah sayang kita, Allah pilih kita semua duduk sini. Jadi Allah yang sampaikan kita ke sini kerana Allah sayang. Jadi nak sebut nama Allah walaupun sekali, nak sebut nama Allah walaupun sekali, dia satu kurnia Allah yang besar. Sebab ada orang lalu hidup ni, dia makan minum, dia berjalan, diberi rezeki, diberi macam-macam nikmat, tapi dia tak kenal Tuhan yang bagi rezeki pada dia ialah Allah. Dalam dunia, tuan-puan selalu bersedih tak? Selalu bersedih. Apa yang kesedihan paling besar tuan-puan tanggung? Putus cinta, berhutang, bercinta lagi, suami nak kahwin lagi. Kan sakit jiwa kan, macam nak mati kan. Yang lelaki pula nak kahwin lagi. Jadi tuan-tuan sekalian, macam-macam ujian datang dalam kehidupan kita kan. Tapi apa ujian yang paling besar sekali? Saya pernah tengok dekat Bangladesh, orang miskin. Dia punya miskin, dia letak jenazah kat depan dia, letak jenazah. Masa dia letak jenazah kat depan, jenazah disusun ni, lepas tu dia letak tabung. Letak tabung, ada setengah tempat tu. Bukan setengah tempat, sekali itulah saya nampak letak tabung. Lepas tu saya datang, saya masukkan duit dalam tabung tu. Ambil, masukkan duit. Saya kesian. Saya kata kesian dia orang ni, miskin sampai dia kata tolonglah bagi saya duit, bapa saya dah mati, keluarga saya dah mati, suami saya dah mati, dah tak ada siapa nak sambung, nak beri kepada saya begini-begini kan. Jadi dia pun, saya tengok, saya kesian. Tiba-tiba ada polis datang bawa kayu. Dia pun ketuk, macam cerita Hindustan tu, cerita Tamil kan. Dia pun ketuk jenazah tu. Uish, jahatnya polis kat sini, bukan kat Malaysia, negara lain. Dia ketuk-ketuk, tiba-tiba ada ketuk, saya kata kejamnya. Tiba-tiba masa dia ketuk, ada jenazah tu bangun, lepas tu berlari. Rupanya belum meninggal lagi. Rupanya tipu je, ada yang tipu, ada yang betul. Jadi saya tengok, saya kesian. Macam-macam dunia ni drama kehidupan dunia ni. Ada orang pula dekat stesen kereta api kat India. Kalau kita lalu pagi-pagi, dia orang semua tengah berak ke sepanjang jalan tu. Dia tutup kepala je, punggung dia buka. Sebab punggung sama je kan, begitu je macam mana kan. Tepi jalan, ditutup kepala je. Sebab orang tak kenal muka. Jadi aib tu kat muka, bukan kat punggung kan. Nampak punggung, tak nampak muka, tak tahu punggung siapa. Jadi yang penting muka tu tutup. Sebab tu kalau orang buat jahat, tutup muka. Sebab tu muka ni melambangkan wajah kemuliaan seseorang. Sebab tu dia di akhirat, dia kata, satu orang yang di akhirat nanti muka dia, orang yang antara dosa yang besar, Allah buat wajah dia ni luruh. Wajah muka ni apa dia? Tinggal tulang. Dekat akhirat, wajah muka kita ni jadi tulang. Antaranya orang yang baca Quran, hafal Quran, kemudian melupakan Quran. Atau orang yang diberi peringatan agama, kemudian dia abaikan peringatan agama tu, maka di akhirat esok wajah dia tinggal tulang. Muka dia buruk. Muka dia buruk. Dalam Fadilat Sedekah diceritakan, ada satu orang akan kejar kita. Orang sangat buruk muka dia, dia kejar, dia nak peluk kita. Kita semua lari, dia lari. Sekali dia kata apa? Kenapa kau lari daripada aku? Kenapa lari? Akulah dunia yang kamu kejar-kejar masa dalam dunia dulu. Allah zahirkan sebagai satu orang wanita, satu orang wajah manusia yang berwajah buruk, dan akan kejar abang-abang semua ke akhirat. Itulah dunia. Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan sekalian, mengenal apa musibah yang lebih teruk dalam dunia. Tsunami, gempa bumi, teruk kan? Tapi tahu tak apa yang lebih dahsyat lagi? Lebih teruk daripada tsunami, gempa bumi, ialah bila kita mati tak kenal Tuhan. Bila kita mati tak kenal Allah, ialah musibah yang paling besar sekali. Tak dapat sebut nama Allah, musibah yang besar. Mendengar nama Allah, tak dapat dengar nama Allah, musibah yang besar. Ada orang ada duit banyak, hebat. Mungkin Donald Trump, taklah orang lain lah, siapa-siapa kan. Hebat besar. Tapi dia ada miliki macam-macam dalam dunia, tapi dia tak kenal Tuhan dia ialah Allah. Kita semua dalam dunia dapat mengenal Allah ni kebahagiaan yang sangat besar, sangat berharga. Sebab itu orang-orang dulu, kita cuma bila melangkah, kita nampak apa orang kata kat kita. Tapi orang dulu, mereka melangkah, mereka fikir ada kehidupan akhirat yang akan mereka semua pergi.
Sebab tu mereka kejar janji-janji Allah SWT. Orang beriman kejar janji siapa? Janji Allah. Cuba datang kursus 3 hari ni dapat bonus seorang 1,000. Agak ramai tak datang. Mesti tak ada yang tak datang kan? Jabatan lain pun datang. Kementerian lain pun tiba-tiba datang kan? Sebab seorang 1,000 3 hari. Mesti berebut-rebut. Tapi kalau tuan-puan nak tahu, pahala tuan-puan duduk sini 3 hari lebih besar pada duit RM1,000. Sahabat ni, mereka mengejar janji Allah. Satu pahala, kalau Allah tunjuk sekarang satu pahala, tunjuk slide show pahala, nampak je hati kita pecah mati, berkecai, mati kita semua. Satu pahala je Allah tak boleh tunjukkan dalam dunia. Tak boleh tunjuk. Lebih mahal pada 1,000. Maaf, mungkin lebih mahal daripada kereta Lamborghini kan. Ferrari, Lamborghini lalu, mesti semua pusing kepala tengok kan. Lalu, Lamborghini tengok je terkesan. Tapi sebenar-benarnya apa dia? Semua tu tak sama nilai dengan pahala di sisi Allah SWT. Sebab tu sahabat dulu kalau pergi masjid, Nabi kata satu langkah Allah beri satu pahala, ampunkan satu dosa dan tingkatkan satu darjat. Jadi sahabat Nabi pergi masjid awal, lepas tu dia pusing masjid. Abdullah bin Umar datang masjid awal, sahabat yang besar, yang berilmu besar, datang awal, pusing masjid, tawaf, langkah pendek-pendek, pusing masjid. Sebab mereka kejar janji Allah, bukan nak pahala, tapi sebab mengejar pemberi pahala tu, mengejar pemberi pahala tu. Sebab tu bila kita kejar janji Allah, Allah sayang kita. Lelaki perempuan, selalu siapa dapat hadiah? Lelaki ke perempuan selalu dapat hadiah? Perempuan kan? Ke lelaki dapat hadiah? Perempuan kan? Hari lahir dia dapat, anniversary dia dapat, hari lahir kita pun dia dapat hadiah. Entah macam mana pula kira tu. Hari lahir kita kena belanja dia makan. Jadi rupanya tak sebab apa perempuan selalu dapat hadiah. Cuba tengok muka orang perempuan, kalau dapat hadiah macam mana muka dia? Bagi hadiah, abang, dia punya muka kan. Ada orang perempuan dapat hadiah macam tu, ya Allah abang, baiknya. Macam tu orang perempuan kau dapat kan. Allah abang, betul ke? Ya Allah abang. Tu mesti banyak bagi tu kalau begitu bunyi dia. Ya Allah abang. Tu tanda dia happy, dia gembira. Tapi cuba kalau lelaki dapat hadiah, macam mana bang? Perempuan sampai sakit jantung, dia punya terkejut dapat hadiah. Kalau lelaki dapat hadiah macam mana bang? Senyum je. Okey yang, terima kasih. Terima kasih. Hadiah ni bang untuk abang. Okey. Abang hadiah. Ya. Dah bergaduh pula dah. 3 kali je nak bergaduh dah. Tak apa, isteri pun tinggal. Isteri pun saja nak cek pasal. Isteri pun dah tahu dah suami dia macam tu, dia tunggu. Dia biar abang, dia tinggalkan abang. Esok dia tanya abang, abang, ataupun dah seminggu ke, abang hadiah tu dah cuba ke belum? Dia dah tahu dah memang dia nak bergaduh tu. Tu mulalah peperangan mula-mula. Dia dah tahu lah. Dia kalau tanya, abang mana hadiah tu dah try? Dah? Suka tak? Suka? Dah pakai? Pakai macam mana pula kan? Rupa belum buka lagi bekas dia. Mana hadiah tu bang? Dah pakai kan? Dah ke belum? Dah ke belum? Belum. Isteri garang 3 kali dah dia belum. Kat mana hadiah tu? Dalam kereta. Rupa tu sorok kat mana? Dalam bonet hadiah tadi. Tu sorok kat mana? Kat bonet kereta. Tercampak kat belakang kereta. Sebab tu yang selalu dapat hadiah siapa dia? Orang perempuan. Jadi orang menghargai hadiah, dia dapat hadiah. Jadi manusia sahabat Nabi, dia menghargai hadiah yang Allah beri. Jadi mereka berebut kepada hadiah yang Allah beri. Berebut-rebut. Sahabat Nabi berebut-rebut kepada janji Allah. Sebab tu dalam Quran, Alif Lam Mim Dzalikal Kitabu La Raiba Fi Hudal lil Muttaqin. Kenapa Allah letak ayat mula-mula sekali Alif Lam Mim? Siapa tahu apa maksud dia? Siapa tahu maksud dia? Apa maksud Alif Lam Mim? Apa maksud dia? Sudah, apa maksud dia? Maksudnya hanya Allah yang mengetahui maksudnya. Kenapa Allah letak ayat tu mula-mula sikit? Banyak surah. Alif Lam Mim Dzalikal Kitabu La Raiba Fi Hudal lil Muttaqin. Kenapa Alif Lam Mim? Tilka ayatul kitabil hakim hudan wa rahmatan lil muhsinin alladzina yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakata wa hum bil akhirati hum yuqinun ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Ayat lain-lain Alif Lam Mim. Apa maksud Alif Lam Mim? Apa maksud Alif Lam Mim? Apa maksud Alif Lam Mim? Maksud Alif Lam Mim tak? Apa maksud dia? Maksudnya hanya Allah mengetahui maksudnya. Kenapa Allah letak ayat tu mula-mula sekali? Allah nak ajar kita, kamu ayat pertama pun kamu tak tahu. Macam mana kamu kata saya faham Quran, saya faham agama, kita tak mau dengan nasihat.
Kunci kepada ilmu, bila kita start rasa saya tak tahu, tu kunci belajar. Bila kata saya tak tahu, Allah mula ajarkan kita. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, untuk itu sahabat kejar janji Allah. Sahabat kejar janji Allah. Ada seorang sahabat, ada orang komen kat sini, dekat Facebook ni, tulis, tengok door to door. Sekarang program saya kat TV, door to door ABLU, hari Sabtu 7.30 malam setiap minggu. Jadi tuan-puan tengoklah, sekarang dah episod ke-10, 11, 12. Tapi dia bukan cerita, bukan dibuat-buat, memang dia macam tu. Jadi kamera tu dia kena ikut je saya, ikut je, dia tak boleh apa, bukan buat-buat, bukan rancang. Okey, abang kena macam ni, lepas ni macam ni, tak ada. Dia ikut je, ikut dia dah mula, jalan je lah, dia ikut rakam. Ada bahan-bahan tak ada, sudah balik zikir lah, carilah bahan sampai sudah kan. Dia tak ada, memang pusing jalan je. Tapi memang ada je macam-macam lah tengah jalan tu, macam kisah. Semua tempat kita gitu macam kisah terjadi. Kisah hidup manusia sepanjang jalan, dia orang rakam. Mana yang terlalu sensitif, dia orang blurkan, kelakan mata dia lepas tu. Tutup sikit muka dia. Yang mana yang macam budak-budak kecil-kecil yang ni, yang mengandung ke bersalin ke, tutup muka dia. Tepi jalan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, ada seorang sahabat nama Abu Dahdah radhiyallahu anhu. Siapa nama dia? Abu Dahdah radhiyallahu anhu. Satu masa ada satu orang lelaki jumpa Nabi. Dia kata, ya Rasulullah, saya minta tolong sikit, minta tolong kat Nabi. Kebun saya ni, kebun warisan ayah saya, budak muda. Budak ni, kebun warisan ayah saya ni, saya nak buat pagar. Kalau tak, habis rosak semua sekali. Saya kena buat pagar. Tapi saya nak buat pagar, satu pokok besar, jiran saya punya, besar sangat, saya tak boleh buat pagar kat situ. Pokok tu menghalang, antara tu jauh. Jadi, saya tak boleh nak buat ni. Ya Rasulullah, saya nak beli dengan dia, dia tak nak jual, susah. Dia anak yatim. Maka Nabi SAW panggil jiran dia tu, panggil orang tua tu, dan panggil jiran tu, panggil dia. Sekali bila panggil tu, tak cakap apa kat dia. Nabi SAW beritahu, nak tak aku beli satu pohon tamar kamu yang besar tu, aku gantikan dengan satu pohon tamar dalam syurga. Kalau tuan-puan nak ke tak nak, Nabi offer. Pohon tamar kamu tu, saya gantikan dengan satu pohon tamar dalam syurga. Maka lelaki tadi kata apa? Dia terus tinggalkan Nabi. Jahat juga orang tu. Masa itulah jahat, tak tahulah sebenar macam mana. Dia tinggalkan Nabi. Dia tinggalkan terus. Tak untung ni, dia tinggalkan Nabi. Perniagaan, dia ada hak, maka dia pergi. Tiba-tiba ada seorang lelaki nampak Nabi sedih, budak anak yatim tu sedih. Lelaki ni terus kejar lelaki yang tinggalkan Nabi tadi. Nabi, dia pegang tangan orang tu. Dia kata, saudara, kenal tak saya siapa? Saya Abu Dahdah. Saya Abu Dahdah. Ya, Abu Dahdah. Kamu Abu Dahdah? Dia kata, saya. Nak tak kalau saya berurus niaga dengan kamu? Saya nak bincang pasal perniagaan. Maka lelaki tadi terus happy. Sebab yang Abu Dahdah ni terkenal dengan kekayaan dia. Dia ada ladang yang besar dan dia punya banyak pokok. Sekali dia pun pergi beritahu, saya dipandang Nabi, ya Rasulullah, dijerit pada jauh, ya Rasulullah, kalau saya dapatkan pohon tamar ni, pohon tamar tu untuk saya dalam syurga. Dia nak pohon tamar tu, dia buat pohon tamar Nabi tadi. Pohon tamar tu, boleh tak saya dapat juga tak kalau saya tolong beli pokok ni, pokok dalam syurga tu untuk saya. Nabi kata, ya Abu Dahdah, pohon tamar tu dalam syurga untuk kamu. Maka Abu Dahdah kata, saya bagi kamu seluruh kebun saya. Patut offer lah sikit-sikit. Dia punya gairah nak syurga tu, saya beri semua kebun saya. Dalam kebun saya, rumah besar saya, semua sekali perigi dalam kebun saya ada berapa ratus pokok. Saya bagi pada kamu, saya cuma nak satu pohon tamar kamu. Laki tadi terus terkejut. Biar betul orang ni kan, bagi sikit-sikit pun tak apa. Dah 10 pokok ke berapa tanah sikit. Dia nak bagi semua, nak beli satu pohon tamar. Laki tadi kata, betul ke aku setuju? Laki itu terus setuju. Dia pandang lagi Nabi kali kedua. Dia tak lepas di tangan laki, tak selesai lagi. Ya Rasulullah, saya nak tanya, pohon tamar tu dalam syurga, sekarang dah ada ke belum? Laki tanyakan Nabi, ya Rasulullah, pohon tamar tu sekarang dah ada dalam syurga? Nabi kata, ya Abu Dahdah, pohon tamar tu dah ada dalam syurga sekarang untuk kamu. Dia tanya lagi, dia pegang, 2-3 kali tanya Nabi, ya Rasulullah, pohon tamar tu dalam syurga untuk saya dah ada. Nabi kata, ya Abu Dahdah, pohon tamar tu telah siap untuk kamu dalam syurga. Abu Dahdah balik rumah dan beritahu keluarga dia, siapkan barang dan kita semua pindah malam ni. Sesungguhnya abang telah jual seluruh tanah kebun harta abang ni untuk dapatkan satu pohon tamar. Isteri terus menjerit, abang dah gila, kenapa abang? Ya Allah Tuhanku, dah kenapa abang kena rasuk ke? Kalau kita macam itulah, abang dah kenapa ni? Dia kata, abang gantikan, jual semua ni, abang beli satu pohon tamar dalam syurga. Kata isteri dia, wahai suamiku, sepanjang saya hidup dengan kamu, saya tak pernah rasa kamu lebih bijak, lebih pandai, lebih hebat daripada hari ini. Kamulah lelaki suami yang baik, yang saleh, saya sayang pada kamu. Apa dia buat? Isteri dia gembira sebab jual semua sekali untuk dapat apa?
satu pohon tamar dalam syurga. Tengok sahabat dulu. Mereka kejar janji Allah. Bukan soal janji, siapa yang memberi janji. Ini soal cinta. Siapa yang memberi janji itu? Allah, daripada mulut Nabi SAW. Maka dia kemas barang, dia pun pergi. Dan dia tinggal rumah yang kecil dan agak buruk rumah dia bila dia pindah. Pengorbanan dia besar. Tiba-tiba masa perang Uhud, Nabi SAW kena serang. Saya ringkaskan, kena serang. Ada 70 sahabat mati syahid. Masa tu orang nak bunuh Nabi. Orang pukul Nabi ni daripada segenap arah sampai Nabi pakai topi besi. Jadi topi ni diterkepit ni semua berdarah ni. Ni semua berdarah. Topi tu hentak Nabi tak berhenti. Nabi tanya, mana jiran-jiran aku dalam syurga? Mana jiran-jiran aku? Sahabat-sahabat datang. Ada 7 sahabat yang mati syahid dalam mempertahankan Nabi. Dia datang pertahankan Nabi. Nabi tanya, mana jiran-jiran aku? Nabi tengah kena pukul teruk ni. Ni semua dah ni topi besi ni tercengkam muka dah terkepit dah. Dan kemudian gigi Nabi SAW semua telah patah. Sahabat-sahabat yang dengar ni semua menangis. Dan beberapa sahabat telah dengar dan dia menangis. Dan masing-masing patahkan gigi mereka. Mereka terlalu sayangkan Nabi. Dia tak boleh nak rasa apa yang Nabi rasa. Sayang kat Nabi. Macam tu sahabat cintakan Nabi SAW. Maka tiba-tiba tengah ni, salah seorang yang datang dalam 7 orang tu, tahu tak siapa dia? Tiba Abadah dah datang. Nampak Nabi. Nampak Nabi. Ya Rasulullah, pohon tamar untuk saya dalam syurga sekarang dah disiapkan. Ya Rasulullah, pohon tamar tu sekarang dah ada. Dia lawan dan dia pertahankan Nabi. Dia jaga Nabi. Dia jatuh dan dia mati syahid. Orang dulu dia kejar janji Allah ni dengan nyawa dia. Dia sayang agama ni lebih pada sayang nyawa dia sendiri. Dia berjuang untuk Islam ni lebih pada nyawa dia sendiri. Itu yang kita telah hilang nikmat tu. Kita tahu nikmat makan. Saya lah kuat makan sekali. Kita tahu nikmat kereta, nikmat rumah, nikmat isteri, suami, nikmat pakaian cantik, nikmat dunia ini, hotel yang mewah, yang indah. Kita tahu nikmat melancong, duduk dalam laut, dekat udara, terapung kat bulan, laut biru, putih. Kita tahu semua nikmat. Tapi kita telah terlupa yang sebenarnya kita memiliki nikmat yang paling besar sekali. Apa nikmat tu? Itulah nikmat Islam. Itulah nikmat Islam. Tuan-puan tahu tak apa yang tuan-puan miliki ni lebih berharga daripada segala-galanya. Orang yang paling miskin dalam dunia, saya jumpa orang yang paling miskin dalam dunia. Saya selalu beritahu daripada orang miskin-miskin. Tuan-puan esok kalau jumpa orang miskin-miskin, kadang dia putus asa, beritahu pada dia, ada orang yang dalam saya Muslim, orang yang paling hebat dalam dunia, paling kaya, tak tahulah macam mana hebat dia, semua nak jadi macam dia. Tapi dalam hadis tu kata Allah takdirkan dia masuk neraka kerana tak ada iman. Dia telah ambil dan masuk dalam neraka. Sebelum masuk dia ambil, dia celup sekejap, celup, kemudian dikeluarkan. Allah tanya, "Hei fulan, pernah tak kamu rasa susah dalam dunia?" Dia kata, "Ya Allah, saya langsung tak pernah rasa susah dalam Allah tanya, "Pernah tak kamu rasa senang dalam dunia?" Sekali celup dalam neraka, dia tak pernah kata dunia tu senang. "Ya Allah, saya langsung tak pernah rasa senang dalam dunia." Dia orang paling kaya dalam dunia. Dia orang paling mewah dalam dunia. Mungkin dia paling hebat hidup dalam dunia. Mungkin tak ada orang tak kenal dia. Mungkin dalam dunia dia orang nombor 1 dari segi keduniaan dia. Tapi dia ditakdirkan masuk neraka. Allah tanya, "Fulan, pernah tak kamu rasa senang dalam dunia?" Dia kata, "Ya Allah, saya langsung tak pernah rasa senang dalam dunia dulu." Tak berbaloi senang dalam dunia, akhir dicampak dalam neraka. Ada satu orang pula dalam hadis Nabi kata, orang yang paling teruk hidup dia, paling seksa. Tak tahu siapa. Orang yang paling seksa sekali. Tak tahu siapa. Mungkin orang tak ada 4 tangan kaki. Mungkin dia buta, dia pekak. Mungkin dia tercampak tepi jalan. Mungkin orang sepak-sepak dia. Mungkin begitu. Tapi orang macam ni ada dalam hadis kata, mereka ditakdirkan masuk syurga. Allah saja nak kita semua dengar. Allah ambil, masuk dalam syurga. Dia ambil dan dia dicelup sekejap. Kemudian dia letak sekejap, dia keluarkan. "Hei fulan, pernah tak kamu dalam dunia dulu merasai susah? Pernah tak susah dalam dunia dulu?" Tahu tak dia kata apa? "Ya Allah, saya langsung tak pernah rasa susah dalam dunia." Kalau kita terpaksa susah, kalau untuk kita masuk syurga, itulah segala-galanya. Berbaloi susah dalam dunia untuk masuk syurga. Tak berbaloi senang dalam dunia, akhir termasuk dalam neraka. Tak berbaloi. Untuk tu jangan korbankan agama kita, maruah Islam kita, kekeluargaan kita demi dunia sementara ni. Tak berbaloi langsung. Dunia ni sangat sementara. Untuk itu tuan-tuan sekalian, kita kena belajar begitu, belajar berjuang dalam hidup, belajar melihat sahabat-sahabat ni cintakan Nabi, sayang Nabi. Dia sayang Nabi lebih daripada nyawa mereka sendiri. Mereka sayang Nabi lebih pada nyawa mereka sendiri. Semua sahabat sayang Nabi lebih pada nyawa mereka. Nabi SAW tengah duduk macam ni, Nabi sedih tau, Nabi sedih.
Nabi kata, aku rindu saudaraku. Sahabat kata, ya Rasulullah, kami saudara kamu. Nabi kata, tak, kamu sahabat, aku rindu saudaraku. Nabi kata, ya Rasulullah, kami saudara kamu. Tak, kamu sahabat. Saudara aku ialah orang yang tak pernah tengok aku, orang yang tak pernah dengar aku, tapi mereka beriman kepada aku seperti kamu beriman pada aku. Nabi SAW rindu pada kita semua. Tuan-puan pernah tak dalam hidup satu hari rindukan Nabi, teringatkan Nabi? Kalau tuan-puan nak sayang orang, nak rindu mana-mana orang, tergila-gila ke mana-mana orang, puji atau taksub pada seseorang, tak ada orang lebih layak dalam dunia ini melebihi lelaki ni. Nama beliau ialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam lahir, ayah meninggal dunia. Hidup Nabi ni susah. Nabi beritahu pada sahabat, orang-orang Allah beri kemuliaan ialah pada orang-orang yang diuji dengan kesusahan. Di antara manusia yang paling banyak tanggung susah, nabi-nabi. Ada nabi-nabi yang digergaji, nabi-nabi digergaji. Ada nabi-nabi dibunuh, ada nabi-nabi disikat dengan sikat besi. Ada nabi-nabi dibunuh dengan begitu kejam. Nabi SAW kata, antara nabi-nabi yang paling banyak menanggung susah ialah aku, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Betul tak Nabi susah? Nabi lahir, ayah meninggal dunia. Lahir, ayah meninggal. Kekasih Allah, lahir, ayah tak ada. Masa dalam kandungan, ayah Nabi dah tak ada. Bila Nabi hidup, Nabi selalu ziarah kubur ayah dia. Mak dia bawa Aminah. Mak Nabi bawa Aminah. Aminah ni balik ziarah kubur Abdullah satu hari masa tu umur Nabi 6 tahun. Lalu kat kawasan nama Abwa. Tuan-tuan kalau pergi sana, pergi tempat ni. Nama tempat ni Abwa. Abwa ni sunyi sepi. Abwa ni sunyi sepi. Mana-mana ustaz-ustaz saya kalau dia cerita pasal Abwa ni yang saya sayangi, semua ustaz-ustaz saya ni menangis. Saya dulu tak menangis sangat. Tapi tak ke belakangan ni sikit baru rasa sikit lah. Oh begini, susah. Sebab apa tahu? Nabi balik-balik, tiba-tiba mak Nabi meninggal kat Abwa. Abwa ni sunyi sepi. Allah boleh ambil mak Nabi kat Mekah, kat Madinah. Tapi Allah ambil mak Nabi dekat Abwa. Lepas mak Nabi, antara perkataan Aminah yang masyhur, setiap yang muda akan tua, setiap yang hidup akan mati. Mak merasai inilah hari-hari yang tak akhir dalam hidup mak. Lepas tu Aminah meninggal dunia. Lepas dikebumikan, tak ramai orang uruskan. Nabi Ummu Aiman, pas balik Ummu Aiman kata, Nabi berlari kat kubur ayah dia. Nabi kata, mak tinggalkan saya, sedangkan saya tak ada siapa-siapa dalam dunia. Riwayat Bukhari, hujung usia Nabi, Nabi ziarah kubur mak. Nabi SAW menangis begitu lama. Sahabat datang daripada belakang, Sayyidina Umar Khattab, telah pujuk Nabi SAW, tanya, ya Rasulullah, kubur siapa ni, kubur siapa ni? Nabi SAW kata, inilah kubur ibuku. Inilah kubur ummi, kubur ibuku. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, orang yang Allah sayang, bapak tak ada, mak meninggal dunia. 8 tahun, datuk meninggal dunia. 8 tahun, datuk meninggal dunia. Abdul Muttalib ni, wahai Muhammad, mari sini, duduk dekat dengan Nabi. Orang lain tak pernah budak-budak boleh duduk dengan menteri-menteri ni. Nabi Muhammad duduk sekali dengan Abdul Muttalib. Dia kira raja lah masa tu, orang besar. Menteri nombor satunya, duduk sekali, duduk sama-sama. 8 tahun, datuk Nabi SAW meninggal dunia. 8 tahun, datuk Nabi meninggal. Allahu Akbar. Anak Nabi baru buat dakwah. Anak Nabi yang nama sulung nama Zainab radhiyallahu anha. Zainab ni susah daripada lahir. Kalau dalam hadis sahabat, ada seorang wanita cantik datang pada seorang lelaki waktu petang. Lelaki tu terbaring dengan kotor-kotoran, berdebu. Wanita tadi, remaja yang cantik tu datang dan bersihkan lelaki tadi. Dan lelaki tadi berkata pada wanita tadi, wahai anak kesayanganku, naikkan kain atas dada kau. Masa tu belum turun perintah menutup aurat. Wahai anakku, anak dia menangis dan kata, wahai ayah, siapakah yang tergamak buat macam ni pada ayah? Kesian ayah. Kesian ayah. Siapa yang tergamak buat macam ni pada ayah? Lelaki tadi kata, wahai anakku, tak ada apa-apa, sikit je. Tahu tak siapa lelaki tadi? Itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan wanita yang datang setiap petang bawa kain tadi, nama dia Zainab radhiyallahu anha. Nama ni patut menjadi sebutan dan bagi setiap anak-anak kita. Sekarang anak-anak kita tak kenal Zainab radhiyallahu anha. Anak-anak saya, anak kita tak kenal Zainab. Tak tahu siapa Zainab. Apa susah payah dia untuk agama ini. Zainab radhiyallahu anha jaga Nabi masa kita semua tak ada kat sana. Akhirnya Zainab ni dia kena, daripada kecil dia susah. Suatu hari dia balik lepas perang, masa perang Badar, dia bekas suami dia. Masa tu mula-mula dulu boleh kahwin, ni semua boleh kahwin. Zainab kahwin dengan satu orang dan lepas tu dia bercerai, dia bukan Islam. Maka waktu tu Zainab nak tebus bekas suami dia. Dia bawa satu rantai, rantai tu milik Khadijah radhiyallahu anha. Itulah harta terakhir Khadijah radhiyallahu anha. Khadijah ni Nabi sayang, tengok je rantai tu. Terus Nabi nangis, semua para sahabat dekat tu semua nangis. Tengok satu rantai, semua menangis. Tahu tak sebab apa?
Itulah harta milik Khadijah radhiyallahu anha. Nabi bebaskan suami Zainab, kemudian saya ringkaskan, dia dibebaskan begitu saja. Masa dia nak hantar bekas suami dia, ada orang kata tu anak Nabi Muhammad, dia telah dikejar, perambat ramai-ramai. Seorang pun boleh sakitkan dia, tapi ramai-ramai serang Zainab. Zainab cuba lari, dan masa tu dia mengandung, dia telah ditombak. Dan dia jatuh daripada unta. Dia ditombak, jatuh daripada unta, dan dia keguguran. Masa jenazah Zainab sampai depan Nabi, Nabi SAW menangis. Nabi kebumikan, Nabi kata, ya Allah, ampunkan dosa Zainab radhiyallahu anha. Semua sahabat menangis. Apalah dosa anak Nabi yang daripada kecil jaga dan berjuang untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ni nama-nama anak Nabi yang patut kita kenal, yang mana telah berjuang bersusah payah untuk kita semua. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya sayangi sekalian, untuk itu kita kena kenal anak-anak Nabi, sayang Nabi dan lihat perjuangan mereka. Lihat perjuangan mereka, susah payah mereka untuk agama. Masa saya lihat pengorbanan mereka, susah payah mereka. Sebab tu kita semua dapat Islam. Kalau orang dulu tak berjuang untuk Islam ni, kita semua tak dapat Islam. Hari-hari orang datang pada Islam. Hari-hari orang datang pada Islam. Tak berhenti orang nak belajar Islam. Untuk tu kita kena berjuang untuk agama ni sungguh-sungguh. Dengan diri, harta, nyawa kita sendiri, kita hidupkan Islam ni. Boleh semua sekali ada seorang sahabat, Tuan Puan Larat lagi dengar ke rasa macam nak meninggal? Siapa dah meninggal dah? Belum lagi. Bagus KBS. Semua dengar khusyuk ceramah. Menangis-nangis semua sekali. Tak ada yang tidur lena. Bagus dengar khusyuk. Tak ada yang main handphone. Kalau besok ni semua rakam semua sekali. Ya Allah. Cemerlang. Apa tadi dah lupa dah. Sebab cemerlang ni sangat tuan puan dah tak tahu pun nak cakap dah. Hilang dah. Jadi tuan-tuan dan puan sekalian. Ada seorang sahabat. Nama dia. Entah hilang nama dia. Anas bin Nadar radhiyallahu anhu. Dia kata, ya Rasulullah, saya nak tunjuk pada Allah apa yang saya akan buat untuk agama ni. Saya nak tunjuk pada Allah apa saya akan buat untuk agama. Dia tak pergi perang Badar, dia sedih. Jumpa Nabi, dia nangis. Masa perang Uhud, musuh datang berbelakang. Islam tersebar dengan dakwah kasih sayang. Perang ni jalannya paling akhir. Ambil semangat jihad mereka dalam kita membantu masyarakat, dalam kita mencari rezeki yang halal, jauhi rezeki yang haram, jauhi perkara yang haram. Kita ambil semangat-semangat perjuangan orang dulu. Tuan-puan jangan terpengaruh. Jangan cerita-cerita perang ni tak bagus. Ada orang cakap kat saya, tak bagus cerita. Nanti orang nak berperang. Tak, jangan terpengaruh. Tengok anak-anak kita. Dia tak kenal sahabat. Dia kenal siapa? Dia kenal Ultraman, Transformers, Avenger, Thor, apa lagi? Batman, Superman. Bukan anak, bapa-bapa pun kenal. Ni tanya mak, semua kenal lah. Bapa ni semua kenal kan? Avenger. Belum habis cerita yang baru punya. Tak habis lagi kan. Tengok Avenger, tengok Captain America kan. Tengok apa lagi, Incredible Hulk kan. Warna hijau orang. Budak-budak kita semua suka. Sebab tu cerita lawan-lawan semua suka. Anak kecil-kecil suka. Sekarang cerita apa? Cerita Pipin lagi. Apa satu yang gaduh-gaduh sikit apa? Boy kan. Semua tahu bapak ni. Sekarang lagi lepas Boy apa pula? Ejen Ali. Tengok semua bapak tahu. Anak tak Boy, Ejen Ali. Tak Upin Ipin. Anak perempuan ada sikit cerita. Tu dah tahu tak sebab budak-budak suka cerita macam tu. Memang Allah buat fitrah budak muda ni memang macam tu. Dia kira memang dia nak berjuang je. Tapi sekarang kita orang putih kata orang Islam teroris. Jadi dia buat cerita dia lagi teruk. Satu dunia meletup. Habis hari-hari kebumi dunia terbelah 8 dunia ni. Malaysia tak tahu kat mana masa tu. Terbelah semua sekali. Dia orang selamatkan dunia. Cerita sahabat tak adalah sampai terbelah dunia semua sekali, terbelah bumi semua sekali. Cerita-cerita, tapi cerita sahabat ni patut kita cerita pada anak kita. Biar anak-anak kita kenal sahabat, mereka cinta dan sayang pada sahabat. Boleh insya-Allah tuan-puan cinta sayang pada sahabat, kasih pada sahabat. Saya kecil-kecil dulu, saya nakal. Adik-beradik saya 12. Satu hari tu kat rumah saya, bapak saya, mak saya sayang dia. Baik semua sekali. Tapi itulah keluarga saya dulu kan, belum betul-betul kenal Tuhan, tak kenal Allah. Saya Cina. Tahu kan ke tak tahu? Tak tahu. Saya Cina. Saya pergi daftar surat beranak-anak. Sekali kat situ dia kata anak ustaz keturunan Cina. Saya pun tanya dia, kenapa anak saya Cina pula? Yalah encik keturunan Cina ni, lupa pula Cina. Sebab hari-hari ceramah, duk ceramah lupa dah kan. Cina rupanya saya ni. Jadi lepas tu, kecil dulu, bapak saya memang dulu-dulu lah, zaman dulu kan. Cerita saya kecil-kecil, bapak saya kaya, senang. Dia lain macam sikit hidup tu. Tak kenal Allah, tak kenal Tuhan. Saya pula kecil-kecil dulu degil. Degil betul bang. Sampai bila degil je kan, cikgu kata, ada cikgu tu kata, tak boleh buat apa dah.
Tak boleh buat apa dah, banyak makan babi. Dulu pada belakang cikgu tu lalu, tak boleh buat apa dah, banyak makan babi. Dulu rakam dalam ni dengan bunyi kuat, pakai mic. Sambil lalu je dulu. Degil kecil-kecil dulu. Pada kecil suka matematik dengan suka cerita polis dengan perompak masa kecil-kecil tu. Tapi bukan nak jadi polis, nak jadi perompak. Jadi kerja merompak. Habis pada darjah 4 merompak. Join budak-budak besar, merompak pasar raya. Pasar raya merompak. Merompak, masuk semua pasar raya. Kawan-kawan saya budak besar-besar. Macam itulah hidup saya. Dari kecil-kecil tu. Kawan budak besar-besar. Merompak. Hobi betul merompak tu. Pantang. Kat sekolah macam tu juga. Kawan nak pinjam tip game, janji nak bagi. Girlfriend dia minta, dia bagi kat girlfriend. Bukan girlfriend budak perempuan. Kau main, budak lawa minta tak bagi kita. Saya pindahkan beg tu semua sekali. Sorok belakang tandas. Habis satu beg tip game. Cikgu saya tolong cari. Sebab saya pengawas. Saya tolong cari. Tolong cari. Buat cari satu kelas. Rupa kita dah sorok belakang bilik air dah kan. Dulu kecil degil. Macam-macam lagi lah. Tapi satu hari bila saya dengar seorang cikgu matematik saya dalam kelas kata, tinggal satu solat 80 tahun dalam neraka. Masa saya dengar tu saya nangis. Tak berhenti saya nangis. Satu hari akhirat 1000 tahun dunia. Pakai terompah, otak kita menggelegak. Saya dengar tu, tahu tak cita-cita saya yang pertama apa dia? Saya tak nak mak ayah saya masuk neraka. Saya tak nak keluarga saya masuk neraka. Saya nak mak ayah saya masuk syurga Firdaus. Saya nak mak ayah saya masuk syurga. Saya belajar kenal Allah, pergi masjid ke pintu belakang, nyuruh-nyuruh. Bapak saya garang, kadang belasah saya. Dia angkat kayu pukul 7, anak-anak semua dalam rumah. Bukan anak-anak, jiran-jiran sikit masuk rumah. Garang bapak saya. Dia kalau pegang kayu ni, dia kalau pergi jauh kan, Pahang ke KL, gerak sekarang. Daripada berak tak jadi, cancel, terus gerak. Bapak saya tu. Tapi dia romantik, dengan mak saya dia romantik. Mungkin sebab tu Allah beri dia hidayah. Dengan mak romantik, penyayang. Dia kalau makan berdua bang. Siap makan suap-suap lagi. Kita pula tengok seram juga. Makan suap-suap. Tu tak apa lagi, mak masak belakang, dia peluk dari belakang. Dulu ayah saya. Tu tak apa lagi, mak masuk bilik air, bapak masuk sekali. Tahu pula dia yang tu. Tu hadis Nabi tahu bang, sunnah mandi suami isteri. Abang ada buat? Mandi jangan malam ni, tunggu hari ketiga. Saya balik malam ni keratkan kaki kan, tak adalah. Gurau. Jadi mandi sekali tu sunnah Nabi. Berebut air kan bang. Jangan mandi jauh-jauh. Atau mandi ramai-ramai, bawa mak yang betul sekali mandi semua sekali kan. Mandi berdua je, tu sunnah Nabi. Tu Nabi ajar, memang dapat pahala. Nak sunnah-sunnah lain payah, yang tu mampu bang, buatlah bang. Itu pun tak nak pahala, dapat seronok, dapat sedap pun dapat, semua dapat kan. Apa lagi bang, buat balik kan. Mandi sekali balik mandi sekali. Lepas tu tapi Nabi mandi berebut air, jangan mandi jauh-jauh pula. Yang mandi sebelah sana sempit pula air ni, jauh sikit kan. Tu dah bergaduh pula kan. Kasih sayang. Nabi keluar masuk rumah bang, cium isteri. Abang ada buat? Keluar rumah masuk cium. Kalau takut batal uduk, cium kepala kalau tak mampu sudah sini sikit, laga gigi palsu. Gigi palsu. Sunnah Nabi. Romantik. Nabi kalau kat masjid ulur kepala kat rumah, isteri sikatkan kepala Nabi. Kasih sayang. Bapak saya amalkan sunnah-sunnah Nabi tu semua amal. Walaupun dia belum kenal Allah. Lepas tu tahu tak apa jadi? Saya pun pergi masjid ke pintu. Kalau pergi jauh-jauh, Pahang pergi KL atau Johor pergi KL, mak saya tak ikut, bapak saya tak akan makan. Jadi kerana kisah cinta mak ayah kami anak-anak selalu kelaparan. Kebulung. Pergi jauh-jauh, kalau sebut KFC je, KFC, bapak saya berhenti belasah dulu. Bapak saya memang tak ada beli kat KFC, takut. Tak suka. Apa orang Melayu cakap orang putih pula, kita Cina pun cakap Melayu. Dulu-dulu lah yang macam saya punya Melayu tu apa, tak percaya kan. Dulu lah kecil-kecil tu kan. Punya sayang Melayu tu, bahasa Melayu tu kan. Bapak saya lah mengajar tu. Dia memang sebenarnya tak pandai juga bahasa Inggeris tu sebenarnya. Orang Melayu cakap Melayu lah ni, nak pakcik bapak saya bukan main lagi. Aduh, masih kecil dulu. Tu bapak saya. Dia beli barang berbagi, Melayu sama Melayu, bagilah murah sikit. Bapak saya Cina Melayu masa bila pula kan. Saya pun terkejut, bila pula bapak aku jadi Melayu ni. Pagi-pagi beli barang kan. Lepas tu sampai mana tadi dah hilang. Tu bapak saya, dia romantik. Tapi satu hari dengan anak-anak, dia tak pernah cakap dengan anak. Tak pernah cakap. Saya anak ke-10 daripada 12. Saya dalam bilik, saya nyorok baca Quran hadis dalam bilik. Tengah-tengah saya baca, mak saya datang dekat. Mak saya seksi juga, lawa lah mak saya. Yalah tengok anak handsome macam mana kan. Dia rasa macam nak muntah lah. Mak saya duduk, mak saya dekat dengan Allah, belajar semayang. Mak saya baik, saya sayang dia berubah. Makin banyak berubah sampai hari-hari takhir dalam hidup dia. Dia sangat suka cerita Nabi, dia dakwah anak-anak saudara suruh jaga semayang. Dia betul-betul luar biasa. Tapi bapak saya tak nampak jalan masa tu. Saya pun doa dia hari. Bapak saya baik, saya sayang dia. Dia lagi sayangkan saya.
Dia sempurna, tak ada apa kurang. Tengah-tengah saya baca Quran hadis, tiba ayah saya datang dekat dengan saya. Dia pegang kaki saya. Dia masuk bilik. Aduh, tak kunci pintu. Saya pula masa tu dakwah semangat gila. Saya daripada satu memang habis semua orang saya dakwah bang. Memang macam tu. Tak kira siapa, semua saya dakwah. Kawan saya yang satu dulu masa saya satu, saya ajak orang masuk Islam 7 orang. 4 kekal sampai sekarang, 3 tak kekal. Semangat berdakwah. Semua saya dakwah. Polis tahan saya pun saya dakwah dia. Tak lesen, cik. Lepas kena saman ceramah, pegang tangan polis tu. Pak cik pergi masjid sama-sama main zuhur. Allah marah nanti. Kenapa zuhur buat Roblox main zuhur? Dulu kecil. Sekarang tak lah. Sekarang baik dengan polis, selalu ceramah kat Bukit Aman kan. Jadi pegang masa tu. Pak cik sampai last sekali bila saya lalu, dia tak tahan lah saya. Biarlah budak ni jalan je kan. Sebab kalau berhenti memang saya pegang tangan 2-3 orang saya pegang. Saya macam tu. Budak tengah lumba motor tahan. Budak geng besar-besar ni tahan motor. Berhenti. Allah yang jadikan kita. Budak tengah angkat tayar. Tunggulah turun dulu tayar dia kan. Tengah wili-wili semua tembok jalan semua singgah. Kedai-kedai semua singgah. Lepas beli barang ceramah kawan jual kedai tu. Pakcik Allah jadikan kita jaga solat pakcik kat masjid. Zaman Nabi laki semai kat masjid dulu-dulu. Habis semua ceramah kat kampung tu. Satu kampung kenal. Kenapa orang tak nak buka pintu kalau saya datang? Jumpa anak kunci pintu, takut. Yang bukan Islam lagi lah. Memang semua tak kira. Habis semua saya dakwahkan. Sedara ke apa semua situ habis semua sekali. Semua saya ceramah. Nak ceramah. Cikgu sains, ada seorang cikgu sains tu. Saya pegang kaki dia. Cikgu tolong mengucap. Saya sayang ke cikgu. Tak nak cikgu masuk neraka. Terkejut cikgu Cina tu lari dia. Dulu kecil-kecil. Sekarang tak macam tu lah. Tak betul juga buat cepat paksa orang kan. Tapi dulu kecil tu semangat. Bukan buat-buat. Dia memang tiba-tiba kan. Tengah saya baca Quran hadis, ayah saya datang dekat saya. Bi, boleh tolong ayah tak? Boleh tak ajar ayah kenal Allah? Ajar ayah sembahyang. Ayah saya nangis tak berhenti. Saya pun nangis. Saya pun pegang ayah saya. Saya pun bawa ambil wuduk. Dia nak sembahyang. Kami nangis sama-sama. Saya jadi imam, dia makmum. Sepanjang sembahyang saya nangis. Bi, habis sembahyang. Allah maafkan ayah tak? Ayah begini. Ayah nak tahu tak siapa yang pilih ayah sembahyang kenal Allah? Kalau ayah nak tahu, bukan ibi, bukan mak. Yang pilih ayah hari ini dapat kenal Allah, dapat sembahyang, ialah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah yang maha baik tu sedang menyaksikan ayah sekarang. Ayah saya terus menangis tak berhenti. Itulah hari yang paling bahagia dalam hidup saya selama-lamanya. Dan sebab itu saya gembira dapat tengok orang datang pada Islam. Saya gembira. Saya suka nak tolong orang masuk Islam. Siapa nak belajar Islam, saya gembira nak tolong dia. Dia tak masuk Islam pun saya sayang. Agama apa dia pun saya sayang. Adik-beradik saya ada 6 orang bukan Islam. Saya sayang dia. Hari-hari saya doakan dia. Ada Buddha, ada Kristian, ada macam-macam agama. Tapi saya sayang dia dunia dan akhirat. Sampai saya mati dengan nyawa saya sayang keluarga saya. Tapi saya berusaha dan menangis berdoa setiap hari supaya mereka dapat kenal Tuhan yang sebenarnya. Sesungguhnya tiada Tuhan melainkan Allah. Tiada Tuhan melainkan Allah. Bukan cerita-cerita, dia betul-betul terjadi. Semua tertulis dalam Quran, terjadi dalam dunia. Sains beritahu 100, 200, 300 tahun ni Islam tulis pasal semua sekali bumi, langit, bulan, manusia, kejadian hujan 1400 tahun yang lalu. Dia bukan cerita-cerita. Sebab Quran bukan orang yang cakap, bukan daripada manusia, daripada Tuhan yang menjadikan segala sesuatu. Jadi 70-80% Quran tentang dunia ini semua terbukti dengan jelas dengan sains yang terjadi hari ini. Jadi Allah telah beritahu 1400 tahun yang lalu. Untuk Islam ni bukan cerita-cerita, dia betul-betul sebenar-benar. Itu kita kena doakan semua orang supaya dapat Islam, dapat kenal Allah. Boleh semua sekali? Itu kita kena rasa sayang. Kita sebuah keluarga. Kena sentiasa bangunkan satu sama lain. Nasihat menasihati. Doakan malam-malam, doa nangis. Surah pertama turun kat Nabi, Iqra. Asas manusia jadi banyak ilmu. Tuan-tuan kena rajin duduk majlis ilmu, menyampaikan ilmu. Kedua, Ya Ayyuhal Mudassir. Surah kedua turun kat Nabi, wahai orang berselimut, jangan malas. Bangun, wahai orang berselimut. Kum fa'anzir. Bangun, beri peringatan. Ini Nabi balik pada Gua Hira tu menggeletar. Takut lepas dapat surah Iqra tu sejuk. Berat, macam satu dunia lebih berat daripada gunung ganang tak sanggup tanggung. Nabi dah tanggung. Terbaring Nabi, letak selimut tutup. Allah beritahu, Ya Ayyuhal Mudassir, kum fa'anzir wa rabbaka fakabbir. Wahai orang berselimut, kum fa'anzir. Bangun, beri peringatan. Wa rabbaka fakabbir. Besarkan Tuhan kamu. Dan kat dunia ini berat bebanan. Tuan-tuan tengok keadaan anak muda, keadaan orang tua, lelaki, wanita, keadaan dunia, negara, sebagainya. Untuk tu jangan berselimut. Bangun dan beri peringatan. Apa peringatan yang patut kita ingatkan? Wa rabbaka fakabbir. Besarkan Tuhan kamu.
Bila hati manusia ada kebesaran Allah, dia tak menipu. Bila manusia ada kebesaran Allah, dia tak beri rasuah, tak makan rasuah. Orang yang ada kebesaran Allah, dia tak fitnah orang, tak mengumpat orang. Orang yang ada kebesaran Allah, dia tak hina mana-mana manusia. Orang yang ada kebesaran Allah, dia tidak jatuhkan mana-mana orang. Orang yang ada kebesaran Allah, dia tak berebut dunia. Orang yang ada kebesaran Allah, dia tak putus hubungan dengan mak ayah, adik-beradik, silaturahim. Orang yang ada kebesaran Allah, dia akan jadi jujur, amanah dalam hidup dia. Surah ketiga turun pada Nabi, ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila. Allah perintahkan kita semua bangun malam. Wahai orang berselimut, qumil laila illa qalila. Wahai orang berselimut, qumil laila, bangun waktu malam, illa qalila, melainkan sedikit. Malam nangis, doa. Ya Allah, saya sayang manusia, saya doa. Ya Allah beri hidayah. Malam-malam nangis pada Allah. Itu bagi masa sebelum subuh, bangun awal sikit, sembahyang tahajud hari-hari. Jaga solat fardu subuh kat masjid. Siapa ni nak jaga solat fardu 5 waktu, angkat tangan, berjumaah. Masya Allah. Jangan tinggal sembahyang Jumaat ada abang kakak semua. Betul. Hidup kita berubah. Sekarang saya boleh beritahu siapa bahagia, siapa tak bahagia. Siapa berjaya dalam hidup, siapa tak berjaya. Sekarang saya boleh beritahu. Tahu tak siapa? Orang yang jaga solat awal waktu berjemaah. Bila lagi bang? Kita pun dah makin tua dah. Bukan hidup lama sangat. Sikit lagi. Tak berapa baki hari tinggal. Bila lagi nak sembahyang kat masjid? Sembahyang kat masjid. 5 waktu sembahyang kat masjid. Saya sekali ada masalah, terpaksa. Itu lain cerita. Tapi 5 waktu niat kat masjid. Boleh? Siapa sembahyang subuh berjemaah, Allah kata ni orang aku jaga dia. Siapa nak jadi orang Allah, angkat tangan nak jadi orang Allah. Siapa nak jadi orang Allah sembahyang subuh berjemaah, lelaki. Wanita kalau tak sesuai atau tak ada kemampuan ni, sembahyang subuh awal waktu kat rumah pun boleh. Sembahyang subuh berjemaah kat masjid. Nabi sebut siapa sembahyang subuh berjemaah, ni orang aku jaga dia. Dia jaga sembahyang. Jaga sembahyang, jaga hubungan dengan Allah SWT. Seluruh dunia ni 7 petala langit, 7 petala bumi ada dalam solat. Bila kita solat, kita bercakap dengan Allah. Siapa dia Allah? Malaysia ni siapa punya? Siapa punya Malaysia ni? Allah punya. Amerika siapa punya? China siapa punya? Indonesia siapa punya? Ada 18,000 pulau kat Indonesia, siapa punya? Singapura siapa punya? Bumi siapa punya? Langit siapa punya? Hutan-hutan, lautan siapa punya? Bulan, matahari, bintang siapa punya? Siang siapa punya? Malam siapa punya? Kita siapa punya? Lidah kita siapa punya? Tangan saya siapa punya? Jantung saya siapa punya? Kaki kita siapa punya? Kereta kita siapa punya? Rumah kita siapa punya? Anak isteri kita siapa punya? Semua sekali siapa punya? Allah yang punya. Tentu kalau kita solat, kita sedang bercakap dengan Allah. Riwayat Bukhari, bila tuan-puan solat, Bismillahirrahmanirrahim. Allah kata, dengan nama Allah Maha Pemurah, Maha Penyayang. Ya Allah, terima kasih sayang saya. Hamba aku sedang memuji aku, membesarkan aku. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian. Allah kata, hamba aku sedang memuji aku. Allah jawab, setiap ucapan kita tu ada jawapan dia. Rupanya lepas baca Fatihah, setiap ayat kita sedang bercakap dengan Allah. Bila kita solat, kita sedang cakap dengan Allah. Siapa dia Allah? Mempunyai semua sekali. Suruh raja-raja dalam genggaman ni. Betul ke tak? Ada orang kata kalau banyak duit lambat sikit mati. Betul? Orang kata, macam ya juga kan. Macam boleh jumpa doktor pakar, lambat sikit mati. Itu usaha, tak salah. Tapi saya nak beritahu tuan-puan sekalian, mati takkan tercepat sesaat, takkan terlambat, walaupun sesaat. Ayat Quran takkan salah. Tak tercepat sesaat, tak terlambat sesaat. Apa bukti dia? Orang paling kaya Fir'aun dah mati. Orang paling kaya Nabi Sulaiman pun dah meninggal dunia. Yang kaya siapa? Semua orang kaya-kaya dalam dunia, semua dah tak ada dah. Raja-raja dulu. Mana atuk nenek kita sayang? Tak ada. Mana mak ayah kita? Pun dah banyak yang tak ada. Satu hari nanti kita akan tinggalkan dunia ni. Kita akan mati berjumpa dengan Allah. Hidup ni bukan gamble, life dia perjudikan. Tuhan terima, tak terima, tak apa. Tak. Kita kena berusaha sehingga Allah terima kita. Allah kata dalam Quran, jangan kau mati. Allah kata, jangan pernah kau mati. Jangan kau mati. Melainkan mati sebagai orang Islam. Allah beritahu, perintah kepada kita. Perintah supaya kita berusaha kuat. Jangan perjudikan hidup ni. Kita kena mati sebagai apa? Orang Islam. Islam. Untuk itu tuan-puan sekalian, kita niat insya-Allah jaga solat, jaga agama, jaga sembahyang jemaah 5 waktu. Jadi anak-anak solat, cakap kebaikan. Mudah-mudahan Allah SWT terima. Baik. Kita doa sikit. Bismillahirrahmanirrahim. Ya awwalal awwalin wa ya akhiral akhirin. يا ذا القوة قوة المتين قوة المتين ويا رحم المساكين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. Ya Allah, Tuhan kami yang sangat sayang kami. Ya Allah, Tuhan yang sedang melihat kami hamba-hamba-Mu sedang menadahkan kedua belah tangan kami. Ya Allah, terima kasih sayang kami, jaga kami selama ni. Dari kami kecil sampai sekarang,
Satu hari dulu Engkau kutip kami ya Allah, ada antara kami daripada longkang tempat yang kotor. Kami tak kenal Engkau ya Allah. Hari itu Engkau selamatkan kami. Kau ajar kami kenal Engkau, Kau ajar kami sembahyang, kami kenal Nabi Muhammad, kami kenal usaha dakwah yang mulia. Ya Allah, semenjak itu hidup kami sikit-sikit dah berubah. Kami dah tak susah lagi, kami ada Engkau. Ya Allah, terima kasih sayang kami. Terima kasih beri kami Islam. Kami tak tahu macam mana kami nak ucapkan. Kami tak tahu apa perkataan yang patut kami pilih. Bagaimana kami nak ungkapkan. Tapi kami sangat berterima kasih sebab Engkau beri kami Islam. Ya Allah, terima kasih beri kami Islam dan keadaan kelalaian kami. Terima kasih beri mak ayah kami Islam. Ya Allah, terima kasih beri keluarga kami Islam. Ya Allah, terima kasih beri kami semua Islam. Ya Allah, terima kasih sayang kami, jaga kami selama ini. Ya Allah yang maha baik, maha penyayang. Ada 7 bilion manusia dalam dunia. 5 bilion orang belum Islam. Bila hidayah mereka dapat kenal Kau. Mereka semua baik-baik ya Allah. Kami, akhlak kami tak macam Nabi. Sifat kami tak macam Nabi. Orang tak dapat nak faham Islam ini. Kami tak maaf, minta ampun ya Allah. Ya Allah, kami tak maaf, minta ampun. Ya Allah, kami minta maaf, kami minta ampun. Kami sungguh-sungguh minta maaf, minta ampun. Kalaulah mereka semua bertemu dengan Nabi dan sahabat, mereka insya-Allah mereka kesemua akan faham Islam ini. Tapi mereka hidup dengan zaman kami ya Allah. Kami yang kurang memahami dan menikmati dan berakhlak dengan akhlak Islam ini. Ya Allah, maafkanlah kami semua. Ahli keluarga kami yang kami sayangi yang belum dapat kenal Kau, berilah dapat kenal Kau. Mereka semua baik-baik, kami sayang mereka. Kami percaya ya Allah, hati manusia dengan genggaman Kau. Kau boleh balik-balik ke hati manusia dengan keajaiban-Mu, kebesaran ketinggian-Mu, kekuatan kebesaran-Mu ya Allah. Kau berilah hidayah pada orang-orang yang kami sayanglah hidup kami. Ya Allah, kami tak beri hidayah pada orang yang kami sayang. Kau beri hidayah pada siapa orang yang Kau nak. Ya Allah, maha baik, maha penyayang. Ampunkan dosa mak ayah kami, kasih sayangi mereka. Mereka menyayangi kami semenjak kami kecil. Ya Allah, kasih anak-anak kami, ahli keluarga kami semua sekali. Ya Allah, sayangi, terimalah ya Allah. Ya Allah, terimalah anak-anak isteri kami ya Allah. Ampunkan dosa orang yang kami sayangi. Ya Allah, beri kesihatan yang baik. Kami maafkan semua kesalahan pasangan kami pada kami. Kami redha atas mereka. Jagakan mereka dengan baik ya Allah. Di mana pun mereka berada ya Allah. Ahli keluarga yang kami sayangi, Kau jagakanlah mereka ya Allah. Ya Allah, ada orang kami sayang telah pergi. Ya Allah, Kau ampunkan dosa mereka, hadiahkan mereka syurga Firdaus-Mu. Mak ayah yang kami sayangi, hadiahkan mereka syurga Firdaus-Mu. Ketika ini ya Allah, gembirakanlah, bahagiakanlah mak ayah kami. Biarlah mak ayah kami tersenyum walau di mana pun mereka berada. Ya Allah, jagakan mak ayah kami. Ya Allah, jagakan mak ayah kami di sana. Ya Allah, jagakan mak ayah kami. Ya Allah, maafkan semua salah silap mereka. Ampunkan semua dosa-dosa mereka. Ringankan hisab mereka. Ampunkan dosa mak ayah kami. Ya Allah, kalau ni hari-hari terakhir kami dalam hidup, baki-baki hidup kami, kalau kami pergi dulu daripada dunia ini, kalau kami cuma nak Kau maafkan kami, jangan marah pada kami. Ya Allah, peliharalah orang-orang yang kami tinggalkan, istiqamah, istikhlas atas Islam ini. Ya Allah, terima kami semua, berkati sepanjang 3 hari kami di sini. Jadikan 3 hari ini asbab kebaikan hidayah buat kami semua. Ya Allah, jadikan 3 hari ini buat kami makin dekat pada Engkau. Jadikan 3 hari ini buat kami makin sayang keluarga kami. Jadikan 3 hari ini ya Allah, buat kami jadi langkah pertama lah hidup kami dapat jaga sembahyang Jumaat. Langkah pertama untuk kami menjadi seseorang lah hidup. Ya Allah, telah banyak masa berlalu yang telah kami sia-siakan. Kami minta maaf, minta ampun. Ya Allah, kami tahu Kau tengok kami. Kau tak pernah tinggalkan kami dari dulu sampai sekarang. Kau dengar doa kami. Kau layan kami dalam dunia macam raja, macam permaisuri. Bangun pagi ada matahari, waktu malam Kau gelapkan dunia untuk kami berehat. Kau jadikan bumi untuk kami pijak. Ya Allah, Kau aturkan makanan, Kau hadamkan makanan yang kami makan. Ya Allah, Kau aturkan jaga jantung kami 24 jam. Kau beri kami penglihatan, pendengaran yang baik. Kau ajar kami bercakap. Kau beri kami macam-macam nikmat. Ya Allah, kami dah tak tahu nak bagaimana nak cakap terima kasih. Tapi kami sungguh-sungguh berterima kasih atas semua nama nikmat Kau. Kebesaran, kehebatan, kemuliaan, ketinggian Kau dengan sifat Rahman Ar-Rahim Kau. Maafkanlah kami semua. Ya Allah, maafkan kami semua. Sifat acuh tak acuh kami maaf ya Allah. Kami minta maaf. Kami kurang beradab, kami kurang berakhlak. Kami silap dalam apa kami buat. Kami minta maaf ya Allah. Tak ada siapa yang patut kami lebih malu, lebih kami patut kami takut, lebih Engkau ya Allah. Ya Allah, kami rindu pada Engkau ya Allah. Kami rindu ya Allah pada Engkau. Kami rindu pada Engkau ya Allah. Terima kasih jaga kami, sayang kami ya Allah. Kami rindu pada Engkau. Terima kasih pilih kami dapat sebut nama Engkau ya Allah. Terima kasih beri kami dapat dengar nama Engkau ya Allah. Ya Allah, teruslah pilih kami ya Allah. Beri kami ketenangan, kebahagiaan hidup kami. Yang sedih Kau bahagiakan, yang sakit dengan rahmat-Mu sihatkan ya Allah.
ada musibah-musibah menimpa kawan-kawan kami, lapangkan, mudahkan buat mereka yang tak ada makan minum, kawan-kawan kami, saudara-saudara kami di luar sana yang tak ada tempat tinggal, tak ada makan minum, hilang keluarga, mereka hilang harapan. Kau berilah mereka kekuatan ya Allah, untuk mereka semakin kuat dalam hidup, semakin menjadi manusia yang bergantung pada Engkau ya Allah. Beri kami, jadikan kami asbab hidayah, dapat beri semangat pada semua kawan-kawan kami, pada anak-anak kecil di tepi jalan, pada orang-orang yang hancur hidup mereka, musnah. Beri, gunakanlah kami untuk kebaikan ummah ini ya Allah. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Terima kasih semua sekali.